من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Itu zikir dan doa sama-sama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ya Allah, dengan Engkaulah kami berpagi-pagi dan dengan Engkaulah kami berpetang-petang dan dengan Engkaulah kami hidup dan dengan Engkaulah kami mati dan kepada Engkaulah kami dibangkitkan. Yang saya hormati Tuan Haji Jamaluddin, pengurusi Masjid Al-Muttaqin serta jawatan kuasa. Yang saya hormati tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini dapat kita bertemu lagi bagi menyambung tadabbur kita menerusi surah An-Naba. Surah yang ke-78 bermula daripada ayat yang ke-6 insya-Allah. Jadi apa maksud An-Naba? Berita. Kenapa dinamakan surah ini surah An-Naba? Diambil daripada ayat yang keberapa? Ayat yang kedua. Anin Naba'il Azim. Jadi dinamakan An-Naba kerana apa? Kerana mereka menjadi suatu berita yang besar, yang viral, yang tular di kalangan masyarakat Arab Quraisy ketika kedatangan seorang Nabi di kalangan mereka sendiri, yang mana Nabi tersebut membawa sebuah kitab yang memperbaiki kehidupan mereka, yang telah melakukan tajdid, perubahan, pembaharuan kepada apa yang telah mereka melakukan secara kebiasaan, dan membawa satu berita yang sangat besar, iaitu berkaitan dengan hari kebangkitan. Itulah dia suatu kaum yang mereka telah lama tidak diberi peringatan, iaitu kaum Quraisy. Mereka tersesat jauh daripada kebenaran. Jadi bila datang berita tersebut menjadi satu yang ajaib bagi mereka. Jadi Allah nasihatkan kepada kita agar apa dia? Jangan jadi seperti mereka. Betul kita bincang minggu lepas, kalla, jangan begitu. Bila datang suatu berita kepada kita, Allah telah sediakan ketika kita lahir dahulu dalam keadaan tidak tahu apa-apa, Allah bekalkan kepada kita disebut sebagai apa dia? Alat. Apa selalu kita sebut? Alat ma'rifah. Apa maksud alat ma'rifah? Perkakas untuk ma'rifah, mengetahui, untuk mengenal. Cuba sebutkan perkakas yang Allah sediakan kepada kita untuk kita mengenal itu. Yang pertama, apa dia yang pertama? Pendengaran. Yang kedua, penglihatan. Dan yang ketiga, hati ni, akal dan juga hati ni. Jadi tiga inilah yang paling penting untuk kita memperolehi suatu ilmu. Dan ilmu yang paling besar sekali sebagaimana yang berlaku pada zaman tersebut ni, ilmu tentang hari akhirat. Jadi Allah bekalkan kepada kita pendengaran, penglihatan dan hati untuk memahami, untuk mengenal, untuk beriman
Sebab tu fungsi tiga-tiga ini yang paling utama sekali apa dia? Yang paling tinggi sekali untuk beriman. Bukan hanya untuk mengetahui. Kalau setakat mengetahui boleh nak belajar apa pun. Tapi nak beriman tu, terutama hari akhirat, iaitu perkara yang ghaib, benda yang kita tak nampak. Jadi manusia yang pada zaman Nabi Muhammad, mereka tidak percaya. Bagaimana nak buat mereka untuk percaya pada hari kebangkitan? Bagi mereka hari kebangkitan ini satu benda yang asing, yang pelik. Kerana apa? Bila kita dah hancur di dalam tanah, bagaimana pula kita boleh dibangkitkan semula? Maka Allah mendatangkan seterusnya pada ayat ke-6 hingga ayat yang ke-16 untuk menceritakan tentang kebesaran Allah. Menerusi apa dia? Ayat apa kita sebut minggu lepas? Ayat ada dua. Ayat ada dua. Yang pertama ayat apa? Berbentuk Qur'aniyah. Yang ini yang kita baca dalam Al-Quran. Kemudian Allah juga cerita kepada kita tentang ayat Kauniyah. Kauniyah ni apa dia? Kejadian. Yang ni yang dibaca. Apa maksud ayat? Kita tengok nota minggu lepas. Apa maksud ayat? Ada tak bagi kita bagi ada? Ji? Ha? Tanda-tanda. Bahasa Arab apa dia bahasa Arab? Alamat. Alamat, tanda. Jadi kita tengok ayat Quran, tengok ayat Kauniyah, kita akan jumpa tanda-tanda keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah berikan kepada kita tadi alat ma'rifah. Alat ma'rifah. Yang pertama as-sam'u. Apa dia as-sam'u? Pendengaran. Yang kedua al-absar. Penglihatan. Ini kita ulang sikit yang lepas-lepas. Yang ketiga apa dia? Al-afidah. Hati nurani ini. Jadi dengan tiga ini kita dapat mengenal, mencari ilmu. Ingat lagi tak masa kita tadabbur surah As-Sajadah? Hari ini berapa banyak di belakang ilmu kita ada istilah logi. Logi apa logi? Ilmu lah. Kita ada biologi, kita ada geologi, betul? Macam-macam ilmu yang kita ada. Macam mana boleh timbulnya ilmu-ilmu tersebut? Sebab Allah yang Maha Pemurah telah bekalkan kepada kita alat makrifah tu. Dengan ilmu tersebutlah hari ini kita dapat menyelesaikan banyak masalah yang berlaku. Kalau kita tak tahu, mungkin musibah yang berlaku, banjir-banjir besar, lebih teruk kita lalui kerana apa? Tidak bersedia. Tapi Allah tu Maha Pemurah. Dia memberikan kepada kita alat makrifah. Dapatlah hari ini kita mengenal, belajar, menentukan, mengurus tadbir negeri atau negara kita ni dengan lebih baik. Jadi semua tu kita telah nampak. Hakikatnya kita nampak apa dia? Kita mengkaji apa guna tiga-tiga ni? Kejadian yang siapa ciptakan? Tengok surah 43 ayat 9. Surah 43 ayat 9. Muka surat 489. 489.
Muka surat 489. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Dan sesungguhnya jika engkau bertanya kepada mereka, iaitu ada orang-orang yang tidak mau beriman ini, orang-orang Quraisy ketika itu. Dan hari ini siapa yang membaca ayat ini? Kita yang ada pengetahuan ni. Man khalaqas samawati wal ard. Siapa yang menciptakan perkara-perkara yang hari ini kamu dapat kajinya, menjadikan ilmu-ilmu tersebut, menjadikan kamu ni ada kedudukan yang hebat. Dengan setiap kajian kita mendapat satu jawatan. Orang panggil kita dengan tuan, kemudian orang panggil kita dengan doktor dan sebagainya kerana kajian-kajian kita tersebut. Sebenarnya yang kita kaji itu siapa yang ciptakan, kata Allah. Man khalaqas samawati wal ard. Kalau ilmu yang bahagian langit tu astronomi, lagi apa dia? Meteorologi. Kalau bumi, geologi dan sebagainya. Jadi semua tu siapa yang ciptakan? Orang Quraisy pun kata la yaqulunna, pasti mereka akan menyatakan khalaqahunnal azizul alim. Pasti mereka menjawab yang telah menciptakan akannya ialah Al-Aziz. Siapa Al-Aziz? Yang Maha Perkasa. Jadi dalam ayat lain mereka kata Allah. Dalam ayat lain mereka kata Allah. Dalam ayat ini mereka sifatkan dengan apa? Yang cipta tu mesti hebat. Al-Aziz, yang Maha Agung, yang ada izzah, yang ada kekuatan, lagi yang alim, yang lagi maha mengetahui. Macam mana pula matahari yang besar boleh berputar? Ni sekarang sejak beberapa hari ni apa kita rasa? Sejuk. Macam mana jadi begitu? Macam mana Allah cipta alam ini? Matahari tersebut, kalau makin panas, makin dekat, lain cerita. Jadi apa kalau matahari itu makin dekat dengan kita pula? Bukan saja panas, jadi apa dengan kandungan oksigen yang ada dekat bumi ni? Sebab tu nanti di akhirat laut pun terbakar. Masa hari kiamat nanti laut pun boleh meruap menjadi api. Jadi semua tu siapa cipta ke sistem tu? Lepas tu manusia boleh kaji lagi fotosintesis, bagaimana mengangkut makanan dan sebagainya, menyerap cahaya. Ini bukan kajian kita. Ini sebenarnya kita sedang apa? Kita sedang hanya melihat apa yang Tuhan kita ciptakan. Siapa dia? Al-Aziz. Dan juga Al-Alim, yang maha mengetahui. Jadi kita hanya mengambil sedikit pengetahuan. Itu pun juzuk-juzuk. Allah berikan kelebihan kepada orang ini untuk kelebihan ilmu tersebut. Ini untuk kelebihan tersebut. Ada di antara kita tak tahu apa-apa pun. Tetapi manusia ni dalam surah Yasin Allah kata apa? Tengok surah 36. Ayat 77. Ayat 77. Surah 36 ayat 77. Muka surat 445. Muka surat 445. Muka surat 445 ayat 77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Apa maksud ayat ini? Tidakkah
mereka, manusia itu melihat bahawasanya kami telah menciptakannya daripada setitis air mani. Kalaulah soalan ini perlu dijawab. Ini soalan ini tak perlu dijawab. Soalan ini berbentuk takrir. Nak apa kita kata? Sekadar untuk nak menyebut untuk biar kita ingat. Jadi kalau kita jawab hari ini apa jawapan kita? Sudah tentu. Tingkatan 3 dah belajar dah ni. Manusia diciptakan daripada apa? Air mani. Kita belajar dalam biologi, dalam sains ke, dalam proses embriologi tu manusia dah tahu. Tapi dia hanya sekadar tahu, dia tak pergi kepada siapa, kita selalu sebut siapa yang cipta. Dia hanya cerita tentang apa dia? How, bagaimana terjadi. Kalau dia sedar bahawa yang ciptakan itu maha hebat, yang siapa tadi sifat dia? 2 yang disebut dalam surah 43 tadi. Apa sifat dia? Al-Aziz. Aziz ini ada 2 maksud. Satu yang agung, yang ada izzah. Yang kedua yang maha menyeksa, yang kuat. Dan Al-Alim. Tapi tengok apa manusia jadi kepada Allah. Fa-idza huwa khasimun mubin. Maka tiba-tiba dia menjadi apa? Khasim. Apa khasim? Pembantah, musuh yang nyata. Sedangkan dia dah melihat alam ini lebih besar daripada dia. Siapa lagi susah ciptaannya? Manusia atau alam ini? Yang dia dapat kaji hebatnya bumi dan juga langit ini. Dengan diri dia, siapa yang lebih susah kalau kita kata nak diciptakan? Dalam surah 40, cuba kita tengok Allah tanya kepada kita. Ayat yang ke-57. 40 ayat yang ke-57. Ke surat 473. Ke surat 473. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi itu lebih akbar, lebih besar. Kalau hari ini kita boleh terjemah lebih kompleks. Betul tak? Daripada apa dia? Daripada penciptaan manusia. Kita ada dalam badan kita macam-macam sistem dalam badan kita. Di luar ni lagi besar sistem yang Allah ciptakan. Dengan mataharinya, dengan udaranya, dengan ozon kita, semua tu yang Allah cipta tu lebih kompleks daripada kejadian kita. Dan manusia menyatakan hal ini benar dengan kajian-kajian dia. Jadi kalau kita comparekan orang hari ini dengan orang dulu, sepatutnya siapa lebih hebat berfikir dan beriman? Orang sekarang lah. Sebab apa? Dia memang menemui banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Walakin kata Allah, akan tetapi aktsara ni kita takut ni. Apa terjemahan aktsara? Yang lebih banyak. Ni namanya isim tafdil. Kata nama perbandingan lebih. Yang lebih banyak daripada kalangan manusia. Lawannya apa dia? Sikit lah. Yang lebih banyak apa? La ya'lamun. Tidak mereka mengetahui. Tak tahu apa? Tak tahu pencipta tu. Mereka bukan tak tahu ilmu tersebut. Mereka tahu. Cuma mereka tak tahu pencipta tersebut. Mereka tak tundukkan kepada pencipta tersebut. Jadi mereka hanya melihat kejadian ini dalam keadaan mereka berlalu begitu sahaja. Tengok dalam surah 12 ayat 105.
12 ayat 105. Muka surat 248. Muka surat 248. Jumpa tak? Ayat 105 muka surat 248. 248. Surah Yusuf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardh يمرون عليها وهم عنها معرضون. Ayat 106, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Dan berapa banyakkah daripada ayat. Sini ayat maksudnya apa? Ayat. Tengok tanda-tanda. Sebab ayat itu bahasa Melayu, bahasa Arab juga maksudnya alamat. Tanda-tanda. Fis samawati wal ard. Jadi ini ayat bentuk apa? Kauniyah ke Quraniyah? Kauniyah. Berapa banyak ayat-ayat. Betul tak? Ya, hari ini kita dah buat kajian yang banyak, betul kan? Dengan ilmu-ilmu yang kita sebutkan tadi. Tetapi manusia ni yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Mereka hanya menyaksikan ke atasnya dalam keadaan mereka terhadap ayat-ayat bukti-bukti tersebut, mereka menjadi orang-orang yang berpaling. Berpaling daripada siapa? Pencipta tadilah. Dalam keadaan apa lagi Allah kata, wa ma yu'minu aktsaruhum, tidaklah beriman kebanyakan mereka kepada Allah, melainkan dalam keadaan mereka orang-orang yang menyekutukan. Jadi mereka rasa kebesaran, tetapi mereka gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk tujuan hidup mereka, bukan untuk akhirat. Sebab kita sedang belajar surah An-Naba, nak ajar tentang apa? Hari kiamat. Nak pergi ke hari kiamat itu, Allah sediakan apa dia? Langit dan bumi ini untuk kemudahan manusia. Manusia mengakui bahawa ini Allah ciptakan, tapi dia salah guna apa yang Allah telah berikan. Sebab tu Allah mengajak kita untuk berfikir. Tengok betul-betul alam ini sekali lagi. Dalam surah Al-Mulk kan Allah sebut dulu. Cuba tengok langit tu berulang kali macam mana. Kamu akan jumpa tak keretakan? Mustahil. Jadi dalam surah An-Naba, Allah mulakan dengan bumi. Dalam surah An-Naba, tengok balik surah 78. Lepas Allah cerita kepada kita, jangan jadi seperti itu, iaitu membantah-bantah tentang Al-Quran ini. Kemudian ayat yang ke-6 Allah kata, mari kita lihat. Surah 78 ayat 6. Buka balik muka surat 582. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam naj'alil arda mihada. Apa maksud alam? Bukankah? Alam, bukankah? Tu soalan. Alam tu mula-mula. Tu kalau kita pisahkan. Maksudnya adakah? Lam, tidak. Naj'al, kami jadikan. Al-arda, akan bumi. Yang mana bumi ini merupakan salah satu apa tadi? Ayat-ayat kauniyah.
Jadi bila Allah tanya soalan begini untuk diri kita, apa nak suruh kita buat? Berfikir, kaji, kemudian beriman kepada penciptanya. Jadi alam, adakah? Lam, tidak. Naj'al, kami jadikan al-arda, akan bumi, mihadan, sebagai, apa diterjemah mihadan? Hamparan. Jadi soalan ini bukan Allah nak tanya kepada kita. Allah Maha mengetahui. Bila kita jumpa dalam Quran, bila Allah tanya kepada kita perkataan alam. Contohnya kalau kita baca dalam surah Alam nashrah laka sadrak. Kita jumpa alam. Alam. Ini disebut sebagai istifham. Istifham, apa dia maksud istifham? Soalan. Jadi apa tujuan orang menyoal? Untuk nak tahu. Kekurangan ilmu, ditanya. Tetapi untuk Allah, Maha Suci Allah, perlukah Allah bertanya kepada kita untuk tahu? Tidak. Tapi Allah tanya dengan bentuk bunyi alam ini untuk takrir dipanggil. Dia nak sebut untuk kita ni berfikir supaya benda tu memang berlaku. Bukankah kami yang menjadikan bumi itu dalam keadaan terhampar? Bukan ya atau tidak? Oh, tidak kot. Dia takkan tak tahu. Bentuk confirm. Jadi soalan ini menunjukkan confirm. Bukannya nak tahu ya ataupun tidak. Jadi benda yang dah tahu, kita tanya. Orang kata apa dalam bahasa kita? Jawapan kita apa dia? Kalau orang tanya tengah basuh kereta ke? Tak, cuci kapal terbang, kita kata. Sebab apa? Dah tahu sudah gaharu, cendana pula. Tapi ini Allah tanya kepada kita bukan kerana sudah gaharu cendana pula ke dan sebagainya. Allah nak suruh kita yang tidak beriman ni berfikir balik. Jadi kata kunci itu kat mihadan.